Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Alhamdulillah hujung minggu ini bersama saya Ismail Adnan. Dan saya Hani Hamid di sini. Alhamdulillah ya, dalam kita meneruskan hari-hari kita pastinya ada dugaan dan juga cabarannya. Dan yang paling utama adalah apabila negara sendiri dikejutkan dengan satu kejadian yang berlaku pada hari Khamis yang lalu. Dan ini memberi kesan dan juga impak kepada bukan sahaja kepada para waris tetapi juga kepada kita semua rakyat Malaysia keseluruhannya. Malah seluruh dunia turut sama-sama bersimpati dengan situasi yang berlaku. Dan banyak perkara yang boleh kita ulaskan tentang perkara ini, tapi walaupun kita menghormati penyiasatan yang sedang dijalankan dan kita menghormati juga perasaan bagi para waris yang sedang melalui saat-saat yang sukar ini. Okey, dan dalam masa yang sama juga kita nak mulakan terlebih dahulu dengan perkembangan terkini berkaitan dengan pesawat terhempas di mana proses pengurusan mayat mangsa nahas pesawat jenis Beechcraft Model 390 Premium 1 yang terhempas di Leboi Gatri berdekatan dengan bandar Elmina Shah Alam kini giat dijalankan bagi membolehkan waris menuntut jenazah ahli keluarga masing-masing dengan segera. Malah para waris pun telah dinasihat oleh Ketua Polis Negara untuk balik dulu disebabkan paling awal pun Isnin. Tetapi siasatan tu akan berterusanlah sampai lebih kurang akan masa seminggu kalau sekiranya tiada kerosakan teruk kepada kotak hitam. Tapi kotak hitam tu sendiri sebenarnya memang dah dibina dengan kekuatan yang tu sendiri dan luar biasa dan diharapkan akan adalah jawapan yang tuntas daripada siasatan yang akan dilakukan. Sebenarnya ia terbahagi kepada dua. Kalau diikutkan kepada aspek teknikal, tetapi apa yang diperoleh oleh pihak polis ialah voice cockpit recorder dan ini merupakan salah satu daripada aspek teknikal yang boleh kita perjelaskan pada hari ini bersama dengan tetamu kita insya-Allah seketika nanti Hani. Cuma proses pengecaman dan juga pengenalpastian mayat itu diambil daripada cepisan mayat yang dijangka selesai seawal Isnin. 22 waris telah pun diambil sampel DNA untuk dipadankan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Klang bermula semalam sehingga hari Isnin nanti. Dan untuk hari ini kemaskininya satu jenazah ataupun jenazah mangsa nahas pesawat yang terhempas akan diserahkan pada pagi ini. Maklumat lanjut termasuk identiti mangsa akan juga didedahkan pada hari ini dan ini dinyatakan oleh Jabatan Kimia Bahagian Cap Jari Polis Diraja Malaysia Bukit Aman dan Pakar Ontologi Kementerian Kesihatan berhubung perkembangan proses mengenalpasti identiti mangsa yang terkorban dalam nahas itu. Jadi sebarang spekulasi ataupun sebarang berita-berita kalau boleh kita elakkan terlebih dahulu sebelum kita mendapat pengumuman daripada pihak berkuasa dan hari ini insya-Allah kita akan berlintas langsung bersama dengan Ketua Polis Selangor untuk mendapatkan perkongsian dan juga kemaskininya pada hari ini. Okey, baik, dan ini satu sudut yang akan kita perhalusi juga pada hari ini. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak bawakan kepada anda beberapa berita dan yang lain. Antaranya kita bercakap tentang nama dua calon daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Johor telah dimutamatkan untuk bertanding pada PRK Johor Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram. Okey, mana kedua-dua nama yang dicalonkan merupakan anak jati Johor yang baru bertanding di kawasan tersebut. Okey, dan ini menurut kepada pengurusi Amanah Johor yang optimis untuk mengekalkan dua kerusi hasil kerjasama PHPN dan sebagai rakan kongsi ataupun kerjasama pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin PN sebagai parti yang menyokong kerjaan perpaduan komited membantu PH di Pulai dan juga di Simpang Jeram. Perkongsian lanjut boleh anda dapatkan di portal berita dan juga Instagram portal berita RTM. Dan ini sedikit berkenaan skim perubatan madani. Ya, betul, mana berbicara tentang apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri yang mengharapkan supaya penerima sumbangan tunai rahmat STR dan tanggungan dapat memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan kesihatan percuma yang ditawarkan kerajaan melalui skim perubatan madani. Okey, mana sebenarnya ia adalah merupakan sebuah skim yang bermatlamat untuk menampung keperluan kesihatan golongan B40 yang boleh didapati secara percuma di klinik perubatan swasta berdaftar di 10 daerah sejak program rintis itu dilancarkan pada 15 Jun yang lepas. Okey. Ini sebab kita nak dapatkan memberi ruang untuk mendapatkan akses yang adil kepada khidmat kesihatan yang berkualiti. Maknanya lepas ini mana boleh terus pergi ke seluruh daerah tu, maknanya ada klinik swasta boleh pergi terus gitu. Terutama sekali bagi yang memang mempunyai kecemasan yang tinggi dan memerlukan rawatan
jawatan pakar dengan kadar segera. Ya. Okey, baik. Seterusnya. Di 21 daerah yang diperkenalkan pada awal sebagai projek rintis. Ya. Seterusnya juga untuk istiadat mengangkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta mengangkat sumpah dan juga pelantikan yang amat berhormat Menteri Besar Selangor. Ini dinyatakan oleh Selangor Royal Official. Istiadat berkenaan akan berlangsung di Balai Rung Seri Istana Alam Shah Kelang pada pukul 11 pagi pada Isnin ini, dan insya-Allah ia juga akan turut dihadiri dan juga akan turut disusuli dengan pengundian surat cara pelantikan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan. Exco Negeri Selangor juga akan berlangsung pada hari sama pada pukul 2 petang. Okey, alright. Dan yang terakhir sekali kita nak kongsikan dengan anda adalah berkaitan dengan pencapaian ekonomi yang agak memperangsangkan juga, mana kerajaan juga yakin untuk capai unjuran KDNK 4.0 hingga 5.0% bagi tahun 2023. Mana ia berikutan keadaan ekonomi domestik terus kekal rancak dengan banyak petunjuk memaparkan aliran yang sihat. Dan masa yang sama juga beliau sebagai Menteri Kewangan untuk menyatakan bagi menyokong momentum pertumbuhan domestik, kerajaan akan kekalkan dasar fiskal responsif selain mempercepat pelaksanaan projek serta merealisasikan pelaburan yang diluluskan. Kita tahu bahawasanya ekonomi global sangat mencabar juga. Jadi kita ke arah itu dan penstabilan yang sedang cuba dilakukan pada waktu ini dari segi aspek ekonomi. Okey, baik. Okey, tapi apa juga susulan yang dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri? Ini juga berkadar kepada susulan inflasi yang berkurang kepada 2.4% daripada 2.8% pada Mei 2023 sehingga Jun 2023, dan kadar terendah pada pasca pandemik berbanding 3.5% dalam bulan sebelumnya. Inflasi domestik Malaysia pada Jun adalah rendah berbanding setengah negara-negara dan juga ekonomi maju seperti Singapura dan juga Amerika Syarikat. Itu antara perkongsian yang kita bawakan pada hari ini. Hari ini juga kita akan bercakap berkenaan Equinas dan juga sedikit perkongsian berkenaan tentang analisis situasi yang berlaku dalam tragedi dan juga kemalangan pesawat. Jadi pakar-pakar dalam bidang aero angkasa dan pesawat akan kita datangkan dan kita bawakan bersama dengan anda pada pagi ini, insya-Allah. Okey, jadi untuk awal ini kita terus bersama dengan rakan kita di Pahang FM, mana DJ Fika bersedia untuk membawakan perkongsian yang menarik dari Pahang. Terus kita bersama dengan mereka dalam seleksi pagi. Silakan, Fika. Okey.